أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya di masjid ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini saya tangguhkan dulu tentang tafsir kuliah kita, iaitu petang tadi saya menerima satu sistem pesanan ringkas SMS. Ada satu soalan bertanyakan tentang dua ashab yang terkandung dan direkodkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pelbagai jenis ashab-ashab khusus ataupun ashab-ashab tertentu di dalam kisah dan penceritaan Al-Quran. Secara umum, sebagaimana kuliah-kuliah yang kita pernah lalui sebelum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai firman dan wahyu terakhir, juga kepada seorang nabi lagi rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini boleh kita simpulkan sebagai mukjizat yang terus kekal hingga ke akhir zaman, yang mana ilmunya tak pernah sedikit, ilmunya tak pernah berkurang, ilmunya tak pernah luak. Baki lagi menjadi tugas kita umat Islam hari ini sentiasa mencari gali ilmu-ilmu, sentiasa mencari gali informasi-informasi, dan sentiasa mencari gali maklumat-maklumat terbaru dan terkini sebagai mendepani masa depan kita semua. Secara ringkas, Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, Allah lebih khususkan menjurus kepada persoalan-persoalan usul, atau kita panggil sebagai persoalan-persoalan pokok, yang itulah yang kita namakan atau nisbahkan soal-soal keimanan. Apa yang dikatakan sebagai tauhid, apa yang dikatakan sebagai akidah. 1/3 Al-Quran banyak bercerita tentang akidah, tauhid dan keimanan. Manakala 1/3 yang kedua, yang kita kata 2/3 Al-Quran, Allah banyak khusus dan juruskan kepada hal-hal yang melibatkan perundangan, yang kita panggil hukum hakam, atau lebih khusus kita panggil syariat Islam, yang mana yang kita belajar tentang persoalan-persoalan berbentuk fiqh, yang kita panggil fiqh. Ada bab taharahnya, ada bab ibadatnya,
ada bab munakahatnya, ada bab muamalatnya, ada bab jenayahnya, ada bab qadaknya, ada bab pewarisannya, dan perkara-perkara yang melibatkan hukum-hukum berkenaan ibadat dengan Allah dan hukum-hukum yang terkait dengan sesama manusia. Manakala 1/3 yang terakhir, di sinilah Allah rakamkan bentuk-bentuk kisah. Allah rakamkan bentuk-bentuk cerita, yang mana bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran, bentuk-bentuk cerita, kadang-kadang buat pertama kali Allah datangkan manusia yang lebih mulia berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Itulah kisah para nabi, itulah kisah para rasul. Dan dalam Al-Quran terkandung bermula kisah Nabi Adam sampailah Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cara susunan dia tidak sistematik. Kadang-kadang mai balik cerita Nabi ni dalam surah ni, kadang-kadang mai balik Nabi ni surah ke belakang, kemudian dia pantul balik Nabi hak sebelum ni ke surah seterusnya. Walau tak disusun secara sistematik, ala kulli halnya kesemua 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya, wajib kita imani terkandung di dalam keseluruhan ayat Al-Quran. Yang kedua, kadang-kadang Allah datangkan rupa bentuk individu-individu yang dinamakan sebagai Nabi, yang tidak terdapat di dalam yang wajib diimani. Tetapi Nabi tetap wajib diimani. Tetapi maksud saya yang tidak termasuk di dalam 25 Nabi dan Rasul. Kadang-kadang Allah datang kisah Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Sama macam orang Kristian menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Kadang-kadang datang kisah seorang Nabi yang menjadi peneman kepada Nabi Musa alaihi salam sewaktu dia tu bermusafir nak pergi cari Nabi Khidir alaihi salam. Juga seorang Nabi iaitu Nabi Yusha bin Nun bin Afrasin bin Yusuf alaihi salam. Dia adalah merupakan cicit Nabi Yusuf alaihi salam. Kadang-kadang ada satu Nabi yang disebut dalam Al-Quran sebagai Qaum Tubba. Qaum Tubba, Qaum Tubba. Tubba tu juga adalah seorang Nabi. Allah sebut juga beberapa orang Nabi termasuk Nabi Khidir dan sebagainya. Kadang-kadang Allah datangkan dia bukan pangkat Nabi, dia bukan pangkat Rasul, tapi individu-individu tertentu yang mana prasejarah kehidupan mereka ni, maksudnya kita umat sekarang boleh ambil iktibar, kita umat sekarang boleh ambil percontohan. Sebagai contoh antara individu yang Allah letak nama dia dalam Al-Quran seperti Luqmanul Hakim sebagai contoh. Kadang-kadang Allah bawa kisah Iskandar Zulkarnain. Walaupun Al-Quran hanya sebut Zulkarnain, kita yang pi tambah Iskandar tu kat depan. Dan ada beberapa contoh nama-nama yang lain. Dan yang keempat, inilah kadang-kadang Allah sebut berupa ashab-ashab. Yang inilah yang ditanya oleh saudara kita tentang dua kumpulan ashab. Yang mana dua kumpulan ni jarang diceritakan. Bukan kata tak ada orang cerita, bukan kata kita tak pernah belajar, tapi jarang disentuh oleh guru-guru ataupun ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz kita. Boleh dikatakan ashab ni banyak dalam Quran, tapi yang paling famous dan paling popular ada 3 jenis ashab yang selalu kita dengar cerita dia. Yang pertama ialah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi famous, terutama orang nak cerita bab akhir zaman adalah cerita Ashabul Kahfi. Yang famous yang kedua ialah Ashabul Ukhdud. Dalam surah Al-Buruj tu, Qutil Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, seorang budak lelaki yang mana dia ni menjadi kita kata duri dalam daging kepada raja ataupun pemerintahan pada waktu tersebut, yang membawa kepada seluruh kampung ni beriman kepada Allah, lalu dibakar di dalam sebuah lubang yang besar. Ini cerita Ashabul Ukhdud. Dan yang ketiga ialah Ashabul Fil.
tentang tentera-tentera bergajah. Yang ni lagi sinonim, lagi popular dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang sederhana iaitu Ashabul Aikah. Yang ni pun walaupun sederhana, mungkin ada kita yang tak pernah dengar tentang Ashabul Aikah, iaitu umat Nabi Syuaib alaihi salam. Tetapi dua yang ditanya oleh saudara kita ni yang paling jarang diperbincangkan, iaitu Ashabur Ras dan Ashabus Sabt. Dalam Quran ada kisah tentang Ashabur Ras, dan dalam Quran juga ada cerita tentang Ashabus Sabt. Dua ashab inilah yang minta didetailkan kisah dan penceritaan dia. Baik, sebagai pilihan yang paling utama, kita ambil dulu kisah tentang Ashabur Ras. Apa maksud ashab? Apa maksud ras? Ashab ni kalau sebut dalam bahasa Arab, dia ialah as-sohbah. As-sohbah dekat pun boleh, rapid pun boleh, karib pun boleh. Kadang-kadang ashab ni boleh mewakili sahabat-sahabat. Kadang-kadang ashab juga boleh mewakili dengan makna penduduk. Kadang-kadang ashab juga boleh mewakili yang punya milik, tuan pemilik juga ashab. Tetapi yang dimaksudkan dengan Ashabur Ras ialah satu kumpulan penduduk yang mana di kampung mereka ni mereka memiliki ar-ras. Apakah yang dimaksudkan dengan ar-ras? Ar-ras ni ialah sebuah telaga. Ar-ras ialah sebuah sumur yang dipenuhi dengan batu-batu di sekitar dan di sekeliling dia. Biasa kalau kita gali sumur, kita gali telaga ni, biasa tanah saja tempat kita. Jarang hak jenis ada, jenis berbatu-batu. Tapi bila ni merujuk kepada persoalan persekitaran di padang pasir, maka kebiasaan oasis, sumber ataupun punca air, kalau ada sumur, kalau ada telaga, dipenuhi dengan batuan-batuan. Inilah yang dimaksudkan dengan ras. Sumur, telaga yang dipenuhi dengan batu-batu. Baki lagi, tang mana dalam Al-Quran yang cerita tentang Ashabur Ras? Dalam Al-Quran Allah sebut tentang Ashabur Ras pada dua tempat, iaitu dalam dua surah. Yang pertama, kalau hadirin hadirat nak rujuk, boleh rujuk surah yang ke-25 dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, tengok ayat 38, tengok ayat 39. Manakala surah yang kedua ialah surah yang ke-50, iaitu surah Qaf. Kalau rujuk surah 50 surah Qaf, ayat berkenaan dengan Ashabur Ras, tengok ayat 12, tengok ayat 13. Baik, yang pertama Al-Furqan ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'adan wa samuda wa ashabar ras wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Baik, tu ayat 38, ayat 39. Allah mulakan wa'adan. Dan kita semua tahu, bila kita belajar sejarah Nabi-Nabi dan Rasul, Allah sekarang sedang menyebut satu nama kaum, iaitu kaum Ad. Kaum Ad tak ada Nabi lain, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad diutuskan oleh Allah seorang Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Wa Samuda, kemudian Allah sebut lagi satu kaum, iaitu kaum Samud. Kaum Samud popular dan sinonim dengan seorang lagi Nabi dan Rasul selepas Hud, iaitu Nabi Saleh. Jadi ada kaum Ad dengan Hud, ada kaum Samud dengan Saleh. Yang ketiga Allah sebut wa ashabur ras. Dan ashabur ras, penduduk-penduduk yang memiliki telaga atau sumur yang berbatu tadi. Wa qurunan baina dzalika katsira. Sesungguhnya ayat penuh dia, Allah telah hancurkan, Allah telah binasakan kaum-kaum sebelum kamu seperti Ad,
Allah juga hancurkan kaum Samud, Allah juga hancurkan ashabur ras, wa qurunan baina zalika, dan generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut banyak sekali sebelum ni. Bukan kata 3 hak depan tadi, tetapi generasi-generasi hak duk rapid, hak duk celah-celah tu dah banyak. Allah balakan mereka, Allah bagi ujian pada mereka. Wa kullan darabna lahul amsal, dan begitulah kisah yang kami paparkan ini menjadikan kamu sebagai perumpamaan-perumpamaan. Jadi Allah nak suruh kita ambil pengajaran, Allah nak suruh kita ambil iktibar. Wa tabbarna wa kullan tabbarna tatbira, dan kadang-kadang sesungguhnya Allah nak cerita lagi, Allah telah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Allah telah musnahkan mereka dengan semusnah-musnahnya. Baik, tu dalam ayat yang kes yang pertama. Kalau kita rujuk surah Qaf, rujuk surah Qaf ayat 12, Allah mulakan dengan ayat kazzabat qablahum, telah mendustakan umat-umat sebelum kamu. Ni dia nak cerita pasal fi'il, dia nak cerita pasal perangai umat-umat terdahulu yang mana mereka ni diberikan oleh Allah, yang mana mereka ni diutuskan oleh Allah nabi-nabi dan rasul tertentu. Tetapi bila datang nabi tersebut, bila datang rasul tersebut, kazzabat qablahum, mereka menipu daya nabi-nabi dan rasul mereka. Mereka mendustakan nabi-nabi dan rasul mereka. Yang inilah yang disebut qablahum qaumun Nuhin. Kaum Nabi Nuh juga pernah mendustakan Nabi Nuh. Kepada Nabi Nuh diutuskan satu kaum yang disebutkan Bani Rasib. Ra alif sim ba. Bani Rasib, kaum yang diutuskan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dia sebut wa ashabur ras. Lepas Nabi Nuh dia sebut sekali lagi ashabur ras. Juga ada seorang nabi, ada seorang rasul pada mereka. Wa Samud, dan kaum Samud diulang sekali lagi. Dalam ayat yang ke-13 wa Adun, Ad juga Allah sebut sekali lagi, tapi Allah tambah lagi wa Fir'aunu. Fir'aun juga Allah telah utuskan pada dia seorang nabi lagi rasul, Musa alaihi salam, wa ikhwanu Lut, dan juga saudara-saudara Lut. Saudara Lut juga, kaum-kaum Nabi Lut juga diutuskan Lut tu sendiri pada mereka. Jadi Allah tambah di sini ada Fir'aun, ada Lut, ada Nabi Nuh. Nak cakap kebanyakan nabi-nabi yang pernah diutus memang banyak didustakan oleh bani dan kaum masing-masing. Jadi kita kembali kepada Ashabur Ras tadi. Di kawasan Ashabur Ras ni tadi ada telaga, tadi ada sumur yang dipenuhi dengan batu-batu. Sebenarnya di tepi mata air tu, mata air telaga, mata air sumur tu telah tumbuh satu jenis pokok. Pokok ni ialah dinamakan sebagai pokok jenis Syanubar. Nama pokok tu ialah pokok dari jenis Syanubar. Jadi bila pokok ni besar, pokok ni adalah pokok yang cantik, pokok yang indah, pokok yang menawan. Jadi dia menambahkan kecantikan pada pemandangan di kawasan Ras tersebut. Jadi lama kelamaan orang-orang di situ menamakan pokok yang kata jenis Syanubar tadi dengan satu nama, iaitu Syahdirah. Dia letak nama pokok tu Syahdirah. Maksud Syahdirah ialah raja pokok, maksud Syahdirah ialah raja pohon. Bila kita sebut raja pokok atau raja pohon, saya rasa dia memang terlalu asing dan berlainan dengan dikatakan raja pokok atau raja pohon kawasan kita belah Nusantara. Sebab apa? Bila rujuk kepada pokok tadi yang kata batang elok, daun elok, maksudnya mencantikkan pemandangan kawasan Ras. Kalau nak banding dengan pokok kita, raja kayu kita, raja pohon kita berbeza. Sebab apa? Sebab raja kayu kita, pokok kita ni dia tak ada daun. Jadi bagi penggemar-penggemar dan pengumpul-pengumpul jenis benda-benda mistik,
Orang-orang tua kita dulu suka kumpul benda mistik. Kadang-kadang ni apa? Raja kayu. Ni apa? Kayu tas. Ni apa? Nibong tunggal. Ni apa? Ni panggil suluh bertam. Ni apa? Ni hatu, ni hatu, dia simpan tak? Jadi antara khasiat dan keistimewaan raja kayu ni ialah binatang takut. Dan dia dikatakan khasiat lagi tinggi daripada kayu tas. Kebiasaan kayu tas ni digunakan untuk menakutkan binatang-binatang buas yang biasa digunakan oleh ahli-ahli sirkus hak main dengan binatang buas tu. Hak jenis main dengan rimau, main dengan beruang tu, biasa depa ada cemeti. Dalam kayu yang dia pegang tu biasanya ada kayu yang jenis tas. Sebab tu binatang tu jadi tunduk dengan mereka. Tapi kadang-kadang sekali-sekala ngap juga dah. Baik. Ni raja kayu kita, dia tak ada daun. Kalau nak tengok dia, dia pohon tumbuh, cuma ada dahan, ada ranting tanpa sehelai daun. Itulah raja kayu, nisbah penggemar-penggemar mistik kawasan kita. Sebab tu saya rasa berbeza terus. Kalau letak hak pokok kita dekat telaga tu, menambah cantik pemandangan ke, out terus. Memang out terus lah jenis pokok tak ada daun ni. Okey, baik. Tu secara tambah nilai. Pokok tu jenis syanubar, nama dia Syahdirah. Di kawasan mata air tu inilah disebut sebagai Roshanab. Mata air tu, hak telaga tu nama Ros. Ya, telaga tu mengeluarkan mata air tu disebut Roshanab atau setengah disebut Roshanab. Jadi siapa sebenarnya yang tanam pokok tu? Yang tanam pokok tu ialah anak Nabi Nuh alaihi salam selepas reda dan surutnya banjir besar. Pasca banjir besar zaman Nabi Nuh. Jadi masa zaman Nabi Nuh tu nak berlaku banjir besar, Nabi Nuh ada 4 orang anak. Yang sulung nama Kan'an. Yang ni yang tak mau ikut Nabi Nuh. Dalam Quran sebut bila Nabi Nuh ajak dia naik kapal, dia sombong, dia congkak. Dia kata apa? Kalau air ni naik, aku boleh lari ke bukit-bukit dan gunung, insya-Allah aku tak tenggelam. Tapi akhirnya dia mati juga ditenggelami banjir. Habis riwayat anak sulung Nabi Nuh yang nama Kan'an. Baki lagi dia ada 3 yang terselamat di atas kapal, iaitu Sam, Ham, Yafis. Sam ni yang melahirkan keturunan bangsa-bangsa Arab sekarang, Sam. Keturunan Ham yang melahirkan keturunan-keturunan bangsa kulit gelap macam Afrika, kawasan India, Bangladesh dan sebagainya tu ialah keturunan Ham. Manakala Yafis ialah keturunan belah barat, keturunan Eropah, keturunan Finik, dan juga disebutkan dalam hadis Nabi, keturunan Yafis inilah yang disebut sebagai mengeluarkan keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ialah keturunan Yafis, anak bongsu Nabi Nuh. Jadi Yafis inilah bila banjir besar tu dah reda, bila banjir besar tu dah surut, dia turun, mungkin dia pernah singgah di kawasan tu, dialah orang yang tanam pokok syanubar di telaga Ar-Ros tu selepas pasca banjir besar. Itulah riwayat yang kita terima menerusi kitab-kitab cendekiawan dan ahli-ahli tarikh sejarah Islam. Jadi secara sepintas lalu, apa yang berlaku ialah yang mana pernah suatu ketika di sini ada 2 riwayat besar. Setengah ulama mengatakan Allah murka kepada ashabur ras kerana mereka ni sembah pokok syanubar yang nama Syahdirah tu. Dan setengah riwayat yang kedua kerana mereka ni menyembah berhala. Jadi malam ni saya akan rungkai habis-habis, saya akan cerita tang mana dia sembah pokok, tang mana pula cerita yang membawa kepada sembah berhala. Jadi dikatakan, di manakah lokasi sebenar ashabur ras ini bertempat tinggal pada zaman dahulu? Sekurang-kurang ada 5 pandangan ulama besar di manakah lokasi sebenar ashabur ras. Yang pertama ialah pandangan sepupu Rasulullah, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, yang selalu kita panggil Ibnu Abbas, dan seorang lagi ulama terkemudian yang nama dia Ibnu Juraj. Ibnu Abbas dan Ibnu Juraj berpendapat tempat lokasi ashabur ras ialah mereka ni ialah salah satu penduduk kampung yang sama dengan kaum Samud Nabi Saleh. Jadi kaum Samud Nabi Saleh tu kaum yang besar.
Jadi masa tu juga di sekitar tu ada satu kampung, ada satu penduduk, itulah dikatakan Ashabur Ras, hidup sezaman dengan kaum Samud yang dibalakan oleh Allah, iaitu kaum Nabi Saleh tadi. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua dikeutarakan oleh seorang imam yang nama dia Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang kita kata terkenal dengan antara pengarang dan pelopor kitab tafsir pertama, iaitu tafsir Tabari. Jadi Imam Tabari kata sebenarnya Ashabur Ras ini adalah Ashabul Ukhdud. Padahal kita tahu sebelum ni Ashabul Ukhdud tu tempat lain, Ashabur Ras tempat lain, tapi kita hormati. Sebab ni ulama kita hormat pandangan dia. Mungkin dia ada kes mengatakan kenapa Ashabur Ras dia kata adalah kumpulan yang sama yang disebut oleh Allah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Tu pandangan dia. Pandangan yang ketiga ialah seorang profesor yang bernama Yunus bin Abdul A'la. Profesor Yunus bin Abdul A'la ni dia berpendapat tempat Ashabur Ras ni di sebuah tempat nama Yamamah. Tempat Yamamah, dan khusus dia dalam tu ada sebuah kawasan, ada sebuah kampung nama dia Falaj. Daerah Yamamah, kemudian ada sebuah tempat, sebuah kawasan nama dia Falaj. Tu pandangan ketiga daripada Yunus ibnu Abul A'la. Pandangan kedua, pandangan keempat Imam As-Sa'di. Imam As-Sa'di kata kaum Ashabur Ras ini adalah sisa-sisa daripada kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah. Dia hampir sama dengan pandangan Ibnu Jurayh dengan Ibnu Abbas tadi. Tapi bagi Ibnu Jurayh dengan Ibnu Abbas yang pertama, mereka ni sezaman. Samud, lepas tu sebelah tu ada Ashabur Ras. Berbeza dengan anak nombor 4 ni, Samud tu Allah binasa dah, tapi dia ni sisa-sisa hak Samud tadi, Ashabur Ras. Tu pandangan Imam As-Sa'di. Tempat dia di satu tempat nama Tanah Eden. Tanah Eden. Yang inilah diceritakan pernah Iskandar Zulkarnain, waktu dia bermusafir dan mengembara nak cari di mana tempat lokasi matahari terbenam tu, dia pernah lalu kawasan ni. Iskandar Zulkarnain pernah singgah di perkampungan Ashabur Ras, tetapi yang dia lihat tidak ada penduduk. Yang dia lihat raja mereka, laki-laki mereka, perempuan mereka, binatang mereka, tumbuh-tumbuhan semuanya sudah berubah menjadi batu-batu yang hitam. Ini mungkin bentuk murka dan kemarahan Allah balasan kepada Ashabur Ras. Dikatakan Iskandar Zulkarnain bahawa yang menginap dan menghuni sewaktu dia datang adalah binatang-binatang liar dan sekumpulan jin. Jadi hak ada tu binatang-binatang liar dengan jin saja tinggalan. Hak lain semua dah jadi batu. Seolah-olah terima hukuman daripada Allah. Tu pandangan keempat Imam As-Sa'di. Pandangan yang kelima dan terakhir ialah Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim dia berpendapat ni paling jauh. Bagi dia, dia kata Ashabur Ras ni di Azerbaijan. Azerbaijan ni kawasan hak Rusia, pecahan Rusia jauh ni, dekat Teluk Kaspia ataupun Laut Kaspia. Inilah yang paling jauh lokasi yang pernah diberikan oleh ulama. Apa-apa pun kita tengok yang mana lebih mendekati. Sekarang bila kita dah dapat tahu hampir ke 5 lokasi, 4 yang paling hampir dan 5 yang paling jauh, iaitu pandangan terakhir Imam Ibnu Abi Hatim di Azerbaijan tadi. Sekarang ada sebenarnya seorang Nabi yang pernah diutuskan kepada Ashabur Ras, yang nak bagi nasihat, yang nak didik mereka supaya jangan sembah pokok, supaya jangan sembah berhala. Nabi yang dimaksudkan tu nama dia ialah Hanzalah bin Safwan. Nama Nabi tu Hanzalah, sama macam nama sahabat Nabi, Hanzalah bin Safwan. Siapa dia ni? Kalau kita susu galuh salah silah keturunan Nabi Hanzalah ni, diceritakan dahulu ada sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan ni raja dia nama Qahtan. Raja dia nama Qahtan. Raja ni ada 10 orang anak lelaki. Jadi bila dia ada anak lelaki, tapi bila anak lelaki dia ni berkahwin, tak ada seorang pun yang mampu memberikan zuriat pada kerajaan dia.
Anak tu ada ramai dah, dia 10, tapi 10 anak dia tu tak ada seorang pun yang dapat anak. Jadi daripada 10 tu 8 duduk bawah kerajaan dia, yang 2 lagi dia dah merantau, dia jadi warga sebuah kerajaan yang lain, nama kerajaan Himyar. Jadi dalam kerajaan Himyar tu ada 2 orang anak dia. Dari 2 orang tu salah seorang tu nama Al-Haris. Nama Al-Haris. Jadi Al-Haris inilah yang dapat akhirnya seorang anak yang nama Al-Aus. Dia letak Al-Aus. Hak inilah gelaran dia, nama dia yang lain ialah Safwan. Aus atau Safwan inilah kemudian dapat anak Nabi ni nama Hanzalah. Jadi Hanzalah bin Safwan ataupun Aus bin Al-Haris bin Qahtan. Itu salah silah keturunan Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah dikatakan dia ni menginap di satu tempat nama Yamamah di perkampungan Falaj. Bila dengar Yamamah Falaj, dia hampir kepada hak 5 tadi. Pandangan siapa? Pandangan siapa? Pandangan Yunus bin Abu A'la, hak nombor 3 tu kan. Dia kata satu tempat daerah nama Yamamah di satu kampung nama Falaj. Kampung tu diletakkan nama Falaj sebab dia ada sebuah gunung yang nama Gunung Falaj. Kisah dia, hak ni kita tengok wallahu alam. Hak ni adalah dongeng atau sebenar-benar. Di atas Gunung Falaj tu ada seekor burung besar nama burung angkok. Burung ni nama burung angkok. Macam mana burung angkok kan? Kita pun tak tahu. Besar dia besar sungguh. Nak tahu dia besar, leher dia tu panjang macam leher unta. Dia ada 4 sayap, 2 sayap panjang, 2 sayap pendek, warna-warni cantik dia. Sifat dia, dia suka pi cari mana-mana gajah, mana-mana unta, mana-mana kuda hak mati, dia akan angkut benda ni, dia buat naik atas Gunung Falah bagi makan dalam sarang ke anak-anak dia. Tu dia. Tapi bila dia tak jumpa binatang, kadang-kadang manusia, orang pun dia sambak juga. Bila ni dah mula berlaku, dia makan manusia, ramai penduduk pi mengadu masalah ni dekat Nabi Hanzalah ni. Jadi Nabi Hanzalah pun berdoa minta kepada Allah supaya menghapuskan burung ni sekali dengan keturunan-keturunan dia. Kalau boleh lepas pada ni jangan ada lagi burung lagu ni, dan kemudian keturunan dia pun tak ada. Lepas doa tu, waktu dia duk terbang, tiba-tiba jatuh terhempah mati. Dan begitu juga anak-anak dia dalam sarang semua mati akibat doa Nabi Hanzalah tadi. Itulah setengah orang-orang Arab yang tinggal berdekatan dengan kawasan tu, dia kata ni hanya cerita dongeng, cerita-cerita kurafat yang bermain di bibir-bibir mulut orang tua. Tetapi banyak juga yang mengatakan sebenarnya burung ni pernah hidup. Terutama kalau kita buka satu kitab karangan Syekh Abu Zakaria Al-Qazwini. Nama seorang ulama Islam, Abu Zakaria Al-Qazwini. Dalam tu ada satu kitab dia sebut Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Ajaibul Makhluqat, makhluk-makhluk Allah yang ajaib, wa gharaibul mawjudat, dan benda-benda yang pelik yang pernah ulama ni rakam sewaktu dia ni menjelajah dunia. Jadi hak mana-mana jenis binatang pelik, barang-barang pelik, dia catat. Jadi bila buka buku tu ada disenaraikan burung al-anqa ni. Burung al-anqa, kata Abu Zakaria Al-Qazwini, memang burung yang misteri dan jarang ditemui, yang pernah hidup pada zaman dahulu tapi pernah didoakan oleh seorang Nabi tanpa disertakan nama Nabi Hanzalah. Cuma dia sebut pernah didoakan oleh seorang Nabi yang akhirnya burung dan keturunan dia dihapuskan terus oleh Allah. Yang inilah yang sebenarnya yang kita boleh perkaitan hari ini. Burung ni disebut sebagai burung finik oleh orang-orang Mesir. Nah, tengok tak burung finik? Dia macam hampir burung merak, tapi dia jenis burung yang besar. Dan orang Parsi menyebutnya sebagai burung simurh. Burung simurh, S-I-M-U-R-G-S. Bila dengar burung simurh, kisah burung simurh banyak, terutama wali-wali Allah sebut dalam kitab Mantiqut Thair, Bird Parliament, bahasa burung. Sebenarnya M. Nasir dia ambil buku Mantiqut Thair tu, itulah dia karang tanya sama itu hudhud.
Cuba tengok lirik dia. Macam mana lirik bermula? 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Beribu-ribu marga satwa mencari Raja Simurah. Kalau kita dengar saja kita bunyi macam Raja Simurah. Raja Simurah tu lah. Dia sebut bunyi dia menyanyi tu, mencari Raja Simurah. Kalau kita tengok Simuh tu lah, burung Simuh tu, yang sampai hanya 30. Itulah bird parliament ataupun disebut mantiqut tayr. Tu ialah burung angkok. Kewujudan dia hak sebenar wallahu alam, wujud atau tidak, tapi memang disenaraikan nama burung ni oleh seorang ulama yang nama Abu Zakaria Al-Qazwini. Baik, kembali kepada kisah asal kita. Baik, asal ialah bila pokok ni ada di situ dan di bawah akar pokok ni mengeluarkan mata air, jadi mereka mula buat irrigation. Tahu tak apa itu irrigation? Bahasa Inggeris. Irrigation ni macam buat terusan-terusan kecil nak mengairi, nak jalankan air ni pi tembuh pada tanaman-tanaman. Macam kita buat ambil daripada terusan, macam kita buat ambil kan, kita buat pengairan dia tu. Jadi tahu tak sebenar siapa yang orang mula-mula buat irrigation atas muka bumi? Memang menternak lama dah, orang tanam sayur lama dah, orang tanam pokok lama dah, tapi yang membuat sistem irrigation atau terusan ialah Namrus. Namrus yang mula-mula buat sistem irrigation. Sebab Namrus ni dia hebat ilmu matematik, dia hebat ilmu falak, dia hebat ilmu architecture, dia hebat ilmu kaji ukur. Inilah yang zaman dulu dipanggil ilmu sexagesimal. Ilmu sexagesimal ni dialah orang yang mula-mula buat bulatan penuh ialah 360 darjah. Kita duk belajar matematik dulu tu, kalau separuh 180, penuh 360, Namrus mula-mula buat ni. Namrus yang mula-mula letak 360 hari dalam setahun. Kemudian ada orang selepasnya pi tambah 5. Namrus yang mula-mula buat 60 minit 1 jam. Namrus yang mula-mula buat 60 saat 1 minit. Dan Namrus yang mula-mula membahagikan antara siang dan malam hak nak masuk keesokan. Kalau kita bila dah masuk waktu maghrib, kita dah anggap tu dah hari lain. Contoh hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu, maghrib ni kira malam Khamis bagi kita. Tapi bagi Namrus dia akan berlaku 12 tengah malam tu nanti baru malam Khamis. Jadi orang lah ni ambil hak maghrib ke ambil hak Namrus? Ambil hak Namrus pukul 12 tengah malam, ting tahun baru. Contoh lah tu. Jadi hari tu start 12 tengah malam. Tapi kita orang Islam biasa bila malam dah sebut malam Khamis dah macam malam ni. Okey. Tu Namrus yang buat irrigation, dia alirkan empangan dia menerusi sungai Euphrates dengan sungai Tigris kepada penduduk-penduduk Babylon dulu, Namrus. Jadi irrigation ni dah ada. Bila ada, itulah penduduk-penduduk buat aliran yang kecil. Bila buat aliran kecil, dia mula menghantar saliran air-air ini kepada tanaman-tanaman pokok-pokok mereka. Lama kelamaan bila mereka mengatakan akibat aliran daripada mata air yang keluar daripada bawah pokok ni, jarang ada pokok yang mati, jarang ada pokok layu, jarang ada pokok musnah, yang menyebabkan mereka kata, hebat pokok ni. Dia nak start tu. Bila hebat pokok ni, akhirnya mereka pun sembah pokok tadi. Mereka sembah pokok tadi. Bila mereka dah memuliakan pokok tadi, sembah pokok tadi, irrigation pun ditutup. Patut kalau dia tu disembah, makin banyak kita nak alir, tapi dia tutup. Dibuat satu rang undang-undang baru, diharamkan, dilarang sama sekali siapa-siapa ambil air daripada Ar-Ras nak minum, haram. Siapa-siapa ambil air nak pergi siram pokok, haram, ambil sumber lain. Siapa yang diyakini buat kerja ni, ambil air sini minum, ambil air sini tanaman, hukum dia hukum bunuh. Pokok ni akhirnya dinamakan sebagai hayat ilahiyah, kehidupan ketuhanan. Bagi dia pokok ni ada unsur ketuhanan yang sebelum ni menyuburkan kampung dan tanaman mereka. Akhirnya mereka pun sembahlah pokok yang nama Shanubar Syahdirah tadi. Banyaklah
hari-hari tertentu mereka akan bawa jamuan-jamuan daripada 12 kampung. Dalam kampung Ashabur Ras tu ada 12 kampung lain. Yang ni lah dalam satu hadis Nabi yang panjang melalui periwayatan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dah cerita nama 12 kampung ni. Nak ke tak nak nama ni? Sebutlah. Sayyidina Ali cerita 12 kampung tu ada nama yang duduk dalam Ashabur Ras. Yang pertama ialah Oban. Tak terlibat dengan batu ban. Oban. Oban satu. Yang kedua Odza. Yang kedua Odza. Yang ketiga Di saja. Yang keempat Bahman. Yang kelima Isfandar. Yang keenam Fawardin. Yang ketujuh Ordi Bahsit. Yang ke-8 Khurdat. Yang ke-9 Murdat, bukan murtad, Murdat. Yang ke-10 Mihir. Yang ke-11 Tir. Yang ke-12 Syahriwar. Kalau tak dang saya ulang balik. Yang pertama Oban. Yang kedua Odza. Yang ketiga Di. Yang keempat Bahman. Yang kelima Isfandar. Yang keenam Fawardin. Yang ketujuh Ordi Bahsit. Yang ke-8 Khurdat. Ke-9 Murdat. Ke-10 Mihir. Ke-11 Tir. Ke-12 Syahriwar. Inilah nama 12 kampung melalui periwayatan daripada Sayyidina Ali yang terkandung di dalam perkampungan Ashabur Ras. Jadi 12 kampung ni akan keluar. Waktu dia ialah sebulan sekali diadakan pesta dan perayaan. Pi apa? Bawa sesajian. Ada yang hak tanam buah, bawa buah hak elok-elok. Ada hak jenis gembala ternakan akan bawa binatang-binatang ternakan. Hak tanam tu bawa ni, mereka akan pi letak keliling pokok tadi. Mereka akan mula menyembelih haiwan-haiwan ni sebagai sembahan bagi pokok tadi. Darah hasil sembelihan mereka akan pi lumur pada batang pokok, mengharapkan pokok ni terus hidup dengan subur akibat dari sembahan mereka. Jadi binatang tadi dilapah kulit kemudian dibakar. Bila start bakar tadi, asap mula keluar berkepul-kepul. Bila berkepul itulah mereka ramai-ramai pakat sujud. Masa sujud itulah hang nak minta doa apa, nak minta permohonan apa, nak minta munajat apa, mintalah. Okey, tu cara dia. Lama kelamaan akibat terlampau jauh dah mereka ni tersesat sembah pokok ni, batulah Allah utuskan kepada mereka Nabi yang nama Hanzalah bin Safwan tadi. Jadi mari Nabi Hanzalah didik mereka, larang mereka, nasihat mereka, bagi saranan pada mereka yang pokok tu pun makhluk Allah. Allah yang buat. Yang patut kamu sembah, patut kamu taat ialah Allah yang sebenar. Kamu dah melakukan kesyirikan, kamu dah tersesat jauh. Jadi akibat daripada tu mereka marah dekat Nabi Hanzalah. Hang baru mari sini nak nasihat kami, samalah macam kaum-kaum sebelum ni yang lawan Nabi mereka, dustakan Nabi mereka. Jadi sebelum saya terlupa, nama 12 kampung tu orang-orang Parsi kuno. Orang-orang Iran kuno dia letak nama 12 kampung ni nama bagi bulan mereka dalam setahun. Bila kampung tu ada 12, orang Iran kuno, Parsi kuno tu tiap-tiap bulan tu dia letak nama kampung tu. Jadi bulan pertama bulan Oban, bulan kedua bulan Odza tadi. Baik, sebulan sekali bila buat tu, lama kelamaan bila Nabi tu tengok makin kemuncak mereka sembah, maka Nabi Hanzalah angkat tangan, berdoa, bermunajat pada Allah agar mematikan pokok Syahdirah tadi. Biar mati pokok tu, hilanglah kesesatan, baru mereka tak sembah pokok. Akhirnya lama kelamaan apa jadi? Pokok tu makin layu, akhirnya kering, mati. Kemudian mereka bermesyuarat, mereka kata Nabi ni hak utus kepada kita ni dah sihirkan Tuhan kita. Dia menyebabkan Tuhan kita layu, Tuhan kita mati. Kita mesti kerjakan dia. Jadi mereka pakat tangkap Nabi Hanzalah. Bila mereka tangkap Nabi Hanzalah tadi,
mereka gali lubang. Mereka gali lubang. Sebelum tu, bila pokok tu dah mati, apa agak-agak jadi kat air tu? Air tu makin banyak ke makin kering? Air tu makin kering, tak ada terus. Jadi dia gali telaga tu makin dalam, dia gali sumur tu makin dalam, kemudian dia ikat Nabi Hanzalah, dia letak dalam lubang tu, dia ambil satu batu yang besar, dia tutup pintu lubang hak dia gali. Dia tak bunuh, dia ikat, dia letak dalam tu. Jadi dilarang sama sekali siapa-siapa pi tolong Nabi ni, biar dia mati dalam kelaparan, biar dia mati dalam dahaga. Jadi sekonyong-konyong ada satu cerita, ada seorang budak. Budak ni daripada kampung mana? Budak ni daripada kampung, salah satu kampung nama Ispandar, nombor 5 tadi. Jadi budak ni kampung Ispandar, dia ni berkulit gelap, berkulit hitam, rambut kerinting. Jadi kerja budak ni hari-hari pi cari kayu api di hutan. Tapi bukan macam Mr. Labu lah, nak cari kayu, hak tu dah. Ni cari kayu pun cari kayu juga. Bila dia cari kayu, hasil jualan cari kayu, dia jual dapat duit. Dia bagi 2 duit dia jual kayu. Satu dia beli makanan dan minuman untuk dia dan keluarga dia. Satu lagi dia pi beli makanan, minuman, dia bila tengok tak ada orang, dia pi angkat batu tu. Dengan pertolongan Allah, memang seorang tak larat, tapi Allah tolong dia, batu tu terangkat, dia turun, dia bagi makan Nabi tu, dia bagi minum. Lepas tu dia keluar, dia letak batu tu balik. Esok dia cari kayu, dia dapat duit, dia beli makanan, dia pergi suap kat Nabi tu. Jadi itulah kerja dia hari-hari, tolong Nabi tu, tanpa pengetahuan Ashabur Ras. Tapi satu hari, lepas dia cari kayu, lepas dia beli makanan, dia mengantuk sangat. Tak tahu pasal apa dia mengantuk, dia tertidur. Masa dia tertidur ni lah, kebanyakan kes tidur, banyak kisah dalam Quran. Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun. Nabi Uzair tadi, hak kata anak Allah, 100 tahun lebih Allah bagi mati dengan keledai dia. Yang ini Allah tidurkan dia selama 14 tahun. Mula-mula dia tidur dalam keadaan mengiring ke kanan 7 tahun. 7 tahun dia tertidur. Lepas tu bila dia lenguh, dia berbalik ke kiri, Allah tambah 7 tahun. Lepas tahun ke-14 baru dia celik. Tapi macamlah Ashabul Kahfi dengan Nabi Uzair, ingat ke baru tidur 2-3 jam. Jadi dia pun terlupa, barang masih elok. Dia pergi buka batu, turun dalam telaga, tak ada dah Nabi tu. Dia kata, hari-hari aku duk bagi, macam mana Nabi ni boleh terlepas? Yang sebenarnya dah berlaku 14 tahun. Bila dia pergi tanya orang kampung, kamu tanya, hang pi mana? Lama, 14 tahun menghilang dari kamu. Dia kata, rupanya dia tertidur. Sebenarnya, bilalah jadi demikian lagu tu, Allah bala puak-puak tu dengan hak macam Iskandar Zulkarnain tengok. Apa jadi? Jadi semua penduduk tu batu-batu kecuali satu perkampungan. Yang dia ni beriman kepada Nabi tu, kampung budak tu, iaitu Ispandar. Ispandar saja selamat. Dia kata bila semua dah jadi batu, geng-geng Ispandar ni turun dalam tu, lepas ikatan Nabi ni, selamatkan Nabi, dan kita semua beriman dengan Nabi tu. Sebab itulah orang Iran kuno hak kata ambil buat hari bulan tadi, geng-geng tadi sambut hari raya mereka sebulan sekali sembah pokok. Jadi geng-geng hak di Iran tadi setahun sekali. Perayaan tu dinamakan perayaan sempena ambil kampung hak selamat tadi, perayaan Ispandar. Jadi perayaan ni masyhur di Iran ataupun Parsi kuno, satu perayaan nama perayaan Ispandar. Baik, kerana mengingati selamatnya sebuah kampung daripada 12 tadi. Itu riwayat hak kata sembah pokok. Satu lagi ulama-ulama katakan sembah berhala. Tang mana sembah berhala? Baik, sebenarnya kampung Ashabur Ras tu ada seorang raja. Dikatakan raja tu raja yang baik. Dikatakan raja tu raja yang adil. Dia tu disayangi oleh rakyat. Tiba-tiba suatu hari takdir Allah, raja mereka ni mati, raja mereka ni meninggal. Bila raja dah mati meninggal, sedihlah orang ni. Sebab sebelum ni kita tak ada lagi dapat raja yang baik, raja yang bagus, bertimbang rasa adil dalam segala hal. Tiba-tiba 2 hari selepas kematian raja tadi, Iblis mula menjalankan program dia. Apa Iblis buat?
Lepas pada 2 hari tu, mayat raja tu dah ditanam, dah diuruskan jenazah dia. Kemudian datang iblis. Bila ramai puak-puak kampung Ashabur Ras duk berkumpul, iblis pun bercakap, sedangkan orang-orang kampung tak nampak iblis. Dengar apa? Dengar suara saja. Wahai penduduk-penduduk Ashabur Ras, sesungguhnya aku tidak pernah mati. Aku adalah raja kamu. Dia main tipu lagu tu. Aku ni tak mati sebenarnya. Yang kamu tanam tu cuma jasad. Aku tetap hidup, tapi kamu tak nampak aku. Tapi nak bagi kamu ni dekat dengan aku, nampak aku, sayang kepada aku, kasih kepada aku, kamu kenalah buat patung macam rupa aku. Dia cucuk dah. Kamu kena buat patung. Sebab kamu ni sayang terlampau kat aku. Kamu nak tengok aku tak boleh dengar suara. Tapi nak suruh kamu rasa dekat, teringat kat muka aku, teringat kat wajah aku, buatlah patung. Jadi buatlah ukiran patung raja dia hak meninggal, hak mati tu. Jadi bila demikian, iblis tu kata kamu kena buat dinding penghalang. Dia buat macam bentuk Kaabah 4 segi tanpa atap, patung tu duduk tengah tu. Jadi patung tu duduk tengah, ada dinding semua sekali. Jadi bagi orang yang rasa nak bercakap dengan raja, pilah kat dinding tu. Raja kamu sihat hari ni. Hak tolong jawab siapa? Tolong jawab Pakcik Tan tu lah, setan lah. Aku sihat apa. Lepas tu lah jadi bila sayang terlampau kat raja, aku ada permohonan, aku nak minta tu, aku nak minta ni. Jadi balik macam kes pokok tadi. Lepas tu hak tu bawa kuih, hak tu bawa buah, hak tu bawa haiwan korban. Jadi lagu tu. Bila jadi lagu tu lah, mari Nabi Hanzalah. Ni versi kedua. Tapi pokok tu tetap wujud. Walaupun mereka sembah berhala, pokok Syanubar tu tetap wujud. Pokok Syahdirah tu wujud. Tapi yang kedua ni kata tak sembah pokok, sembah patung raja ni. Yang akhirnya bila dah mereka lawan cakap tu, cakap Nabi Hanzalah, Allah bagi kering telaga Ras mereka. Tak dengar kata Nabi, Allah bagi kering. Bila Allah bagi kering, kemudian mereka ni ambil Nabi Hanzalah. Ni versi kedua, Nabi Hanzalah tak selamat. Versi kedua, mereka bunuh Nabi Hanzalah. Bila bunuh, mereka campak dia dalam telaga Ras tu lah. Versi pertama selamat. Versi kedua dibunuh, mereka campak Nabi Hanzalah dalam telaga Ras. Bila mereka campak Nabi Hanzalah yang dah jadi mayat dalam telaga Ras terus hampir mengering. Sebelum nak kering, apa yang berlaku? Setengah ulama sirah ataupun sejarah menyebut Allah balakan mereka dengan 4 benda masa nak jadi start surut, sedikit makin sedikit. Pertama, bila air ni mereka ambil, siram jirus tanam-tanaman mereka, semua pokok tu akan mati. Tanam kat sayur, siram kat sayur mati. Siram kat pokok mati. Yang kedua, kalau dia rasa dahaga, dia ambil air telaga Ras, minum, bukan makin hilang dahaga, tapi makin dahaga. Minum makin dahaga. Yang kedua. Yang ketiga, kalau siram kat pokok berbuah, itulah tahun terakhir pokok tu berbuah. Tahun depan ni tak ada buah dah. Dan yang kelima, kalau kena dekat benda dan rumah mereka, semua jadi pecah, semua jadi retak, hancur lebur. Jadi bahaya air itu bagi mereka. Lama kelamaan mereka mati lagu tu saja semua, dan ada sebahagian meninggalkan kampung. Itulah berakhirnya kisah Ashabar Ras. Jadi itulah pandangan ulama berkenaan dengan pokok dan berkenaan dengan patung berhala tadi. Kalau nak sebut berhala ni, sebelum ni pun banyak dah. Sebelum ni banyak dah berhala. Tengok zaman Nabi Nuh. Dalam Quran kan sebut zaman Nabi Nuh, berhala yang nama Wat kan. Wat ni berhala patung lelaki, berhala nama Suar, patung perempuan, berhala nama Yarus, patung singa, berhala nama Ya'uq, patung kuda, berhala nama Nas, patung bulat yang ada muka orang. Kan Allah sebut kan, Waddan wa Suwa wa Yarus wa Ya'uq wa Nasra. Itu zaman Nabi Nuh, Banu Rasid tadi. Zaman Nabi Hud ada orang sembah berhala, ada 2 berhala, iaitu As-Samud dengan Al-Hattar. Zaman Namrus, Nabi Ibrahim ada 2 berhala, Marduk dan Nubi. Banyak berhala-berhala. Zaman kita, zaman Nabi Muhammad,
Kan Allah sebut 4 berhala besar ya? Ada nama Hubal, ada nama Lata, ada nama Uzza, ada nama Manata. Itu berhala-berhala. Jadi itulah kes yang berlaku tentang berhala. Lama dah isu berhala. Baik, kembali kepada ashab yang kedua. Okey, habis puas hati dah Ashabul Ras, ashab yang kedua. 9 lebih dah ni. Boleh ya? Ashab as-Sab ialah merujuk kepada kaum yang berada pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Dia adalah kaum Bani Israel, tapi benda ni berlangsung pada zaman hidup Nabi Daud alaihi salam, yang Allah rakam dalam surah Al-Baqarah ayat 65, ayat 66. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah di antara kamu yang telah melanggar perjanjian dengan Allah berkenaan dengan hari Sabtu. Jadi Allah nak sebut, dia tahu siapa-siapa di antara kamu ni yang langgar perjanjian dengan Allah berkenaan dengan perjanjian hari Sabtu. Fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Kemudian Allah berfirman, Allah sumpah, Allah laknat orang yang langgar perjanjian. Kunu kiradatan khasi'in, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Ayat 66, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya peristiwa ini jadi iktibar, jadi penerangan bagi kamu yang sezaman dengan kamu, wa ma khalfaha, yang zaman lepas kamu, dan dia adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ashab as-Sab sebenarnya ialah satu kumpulan Bani Israel yang menetap dan tempat tinggal dia bersebelahan dengan Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ni adalah di antara pesisiran Jordan, Mesir dan Arab Saudi lah, kawasan yang terlibat dekat Teluk Aqabah. Di Teluk Aqabah ni ada satu kampung nama Ailah. Teluk Aqabah ni ada satu kampung nama Ailah. Setengah ulama sebut Ilat, setengah ulama sebut Aqabah sendiri. Ailah pun dia, Ilat pun dia, Aqabah pun dia, tempat Teluk Aqabah. Bila kampung tempat dengan teluk, automatik pekerjaan harian orang-orang dekat pesisiran pantai atau teluk ialah sebagai nelayan. Sebagai nelayan. Jadi nak jadi cerita, bila mereka tu jadi nelayan, mereka keluar setiap hari ke laut untuk cari ikan. Jadi bila dah lama mereka berusaha sebagai nelayan cari ikan, tiba-tiba Allah buat perjanjian menerusi salah seorang nabi mereka, agar mereka ni ada satu hari khusus untuk buat amal, satu hari khusus untuk beribadat kepada Allah, hari yang dimuliakan dalam seminggu. Jadi hari-hari asyik kerja, hari-hari asyik cari ikan, hari-hari nelayan sampai tak ada masa nak sembah Allah, nak berkhidmat, nak ibadat pada Allah. Jadi Nabi tu mengusulkan, yang Allah suruh kita ni cari satu hari untuk buat ibadat. Asalnya dikatakan Allah tu mengusulkan kepada Nabi tadi supaya memuliakan hari Jumaat, asal dia. Tapi puak mereka bangkang, kami tak suka hari ibadat tu hari Jumaat, kami suka lebih hari Sabtu. Bila Nabi tu tanya pasal apa hang semua suka hari Sabtu, kerana hari Sabtu lah Allah tu dah siapkan dia jadikan alam semesta. Kan dalam Quran pun sebut, dalam Taurat sebut, dalam Injil sebut, Allah menjadikan alam ni dalam masa fi sittati ayyam, 6 hari. Jadi hari terakhir tu jatuh hari Sabtu. Jadi sebab hari Sabtu tu Allah berhenti dah kerja, jadi kalau boleh hari Sabtu lah kami nak rehatnya. Jadi kami pilih hari Sabtu. Dah hang pilih hari Sabtu lah. Jadi bila dah terima hari Sabtu ni, dalam keadaan mereka dah ambil perjanjian dengan Nabi, ambil perjanjian dengan Allah nak tetapkan hari buat amal ibadat hari Sabtu. Hari Sabtu ni bukan kata amal ibadat, kerja lain langsung tak boleh buat. Bukan kata nelayan nak cari duit cara lain pun tak boleh. Khusus jangan buat apa-apa kerja, ibadat saja. Hari lain ikut hang lah, daripada Ahad sampai Jumaat. Jadi ditakdirkan Allah nak uji mereka.
Allah nak uji iman, Allah nak uji takwa, Allah nak uji sabar mereka. Allah tu dia buat pelari ikan, dia arah ikan ni jangan main kot Teluk Aqabah 5 hari. Daripada apa? Daripada hari Ahad sampai hari Khamis biar duk lari kot lain. Jadi hari tu mereka cari ikan pun dapat sekok, dapat 2 ekor. Tapi bila hari Sabtu Allah arah ikan tu pi bermudik semua kat kawasan tu. Ni yang jadi tak tahan ni. Hari Sabtu pula ikan ni main ramai kot ni. Hari tu pula kita tak boleh nak buat kerja. Allah nak uji dia. Bila Allah uji demikian, mereka pula rancang satu program seolah-olah nak lawan Allah lah ni. Apa kata kita buat kolam tepi pantai? Kita buat kolam, kita buat satu lubang besar. Bila air pasang, ikan-ikan tu akan masuk situ. Jadi bila air tu surut, ikan tu akan terperangkap dalam tu. Jadi hari petang Jumaat tu mereka pi buat kolam. Petang Jumaat mereka pi buat kolam. Mereka gali dalam-dalam. Esok bila air pasang hari Sabtu, semua ikan banyak masuk dalam lubang tu. Jadi bila air surut, banyaklah ikan tu. Jadi depa tak pi hari Sabtu, depa pi bila? Pagi Ahad. Pagi Ahad depa ambil banyak ikan. Kita tak lawan cakap Allah. Kita tak keluar cari ikan hari Sabtu. Kita cuma buat perangkap saja, ikan tu terperangkap sendiri. Dia nak main lagu tu. Tapi yang sebenarnya di situ ada 2 berhala. Berhala lagi. Ada berhala lelaki nama Luqaim, berhala perempuan nama Luqmanah. Lelaki nama Luqaim, hak perempuan nama Luqmanah, dekat dengan Teluk Aqabah tu. Ikan pun banyak duk main kot tu lah. Jadi bila mereka buat trik lagu tu, ramai ulama-ulama dan orang soleh bagi nasihat. Sesungguhnya jangan sesekali kamu melakukan makar, jangan melakukan tipu daya seperti ini. Sebenarnya Allah sedang uji iman kita, Allah sedang uji kesabaran kita, Allah sedang uji akidah kita supaya beriman pada dia. Tapi kamu buat macam ni seolah-olah kamu nak cari satu penyakit. Jadi kumpulan sebenar hak di kampung tu dia pecah 3. Kampung dia tu pecah 3. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan memang tak keluar cari ikan, tapi dia sentiasa bagi nasihat bagi orang yang langgar perjanjian tu. Kami ni memang tak keluar cari ikan. Bukan kata dia tu bukan nelayan, dia pun cari hari lain. Tapi kami ni tak keluar hari Sabtu, tapi bila melihat perangai kamu macam ni, kami tak suka. Dia bagi nasihat. Tu grup pertama. Grup kedua, dia tak keluar juga, tapi hak berlaku tu dia tak layan. Ikut hang lah. Hang tak mau dengar cakap, aku tak mau cakap apa. Dia tak marah, dia tak nasihat. Grup yang kedua. Grup yang ketiga ni lah awak ona pi gali lubang, pi gali telaga, pi gali kolam. Bila nasihat ni tak diendah, bila nasihat ni tak dipakai, akhirnya orang-orang soleh dengan ulama-ulama Yahudi tadi mula muak. Dia kata kami tak mau dah, kami rasa tak selesa dah nak duduk kampung ni. Jadi kalau boleh malam-malam duduk kampung ni, malam-malam kami akan pi ke pinggir desa, jauh daripada kamu. Kami takut datang bala Allah, kami takut datang ancaman Allah, hang duk buat lagu ni. Jadi malam tersebut ulama dan orang soleh pun pi bermalang di pinggir desa, jauh sikit. Tapi bila esok tu, kebanyakan hari orang nak pi nelayan, hiruk pikuk suara orang cakap, suara orang melaung, suara orang apa, senyap sunyi saja. Pi mana semua geng-geng ni? Tak ada dah kah? Tengok situ kosong, sini kosong, situ kosong, nampak ada kera-kera saja. Tang mari mana pula hutan tak ada apa, tiba-tiba ada kera. Jadi mereka dah mula was-was, mereka dah mula bimbang, mereka pi ketuk salah satu pintu rumah orang kampung. Bila buka memang tak ada orang, tetapi kera penuh 2-3 ekor dalam rumah. Tak puas hati pi buka satu rumah ke satu rumah, hampir 10 ke 15 rumah semua ada kera. Inilah Allah kata faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yang mana Allah laknat mereka, Allah sumpah mereka menjadi kera-kera. Jadi keturunan dia tu tak tahulah ada lagi tak keturunan kera tu nya. Mungkin kera hak cerdik ni geng Tarzan saja ambil kot. Tak tahulah, wallahu alam. Tu satu riwayat. Riwayat yang kedua kata tak jadi kera pun. Cuma
fizikal manusia, fizikal orang, sifat tu sifat kera. Tu yang kedua. Hak kata pertama betul-betul Allah sumpah, Allah laknat jadi kera. Hak yang kedua ni fizikal orang tapi sifat tu sifat kera. Fahamlah sifat kera macam mana. Tapi bila kita banding yang Allah bagi nikmat dekat orang Islam sekarang sebagai contoh, kita pun ada hari khusus untuk beribadat, hari mulia, iaitu hari Jumaat. Tapi berbeza dengan orang Yahudi tadi. Kalau hari Sabtu tu langsung tak boleh buat kerja apa, tapi kita cuma diharamkan berurus niaga, diharamkan jual beli sewaktu sembahyang Jumaat sedang berlangsung. Hak tu saja haram. Orang duk khutbah, orang duk semayang, hang duduk RM3 lagi, memang haram lah time tu. Ataupun juga dimakruhkan. Dalam agama kita memakruhkan, bukan kata tak boleh, makruh bermusafir pada pagi hari Jumaat. Makruh. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang bila kita musafir hari Jumaat, takut kita tu tak dan nak semayang Jumaat. Lepas tu seeloknya kalau nak musafir hari Jumaat, lepas semayang Jumaat. Makruh zaman Nabi sebab dulu memang masjid susah. Tapi sesuatu hukum boleh berubah mengikut persekitaran, boleh berubah mengikut masa. Kita hari ni jalan subuh Jumaat ke, sebelum subuh masjid memang berlambak, boleh singgah mana-mana. Lalu kok Perak ada masjid, kok Kuala Lantan ada masjid, kok Pahang ada masjid. Jadi hukum tu dia tak boleh nak disamakan dengan zaman dulu. Zaman dulu dia takut kalau kita berlayar atau bermusafir sebelum subuh atau selepas subuh tu, takut tak berkesempatan untuk solat Jumaat tu saja. Bukan kata tak boleh, dimakruhkan kalau nak lepas Jumaat. Tapi hukum tu dia berubah. Kita lah ni masjid dah banyak, antara nak dengan tak nak saja. Baki lagi ialah lepas Jumaat, untuk agama kita Allah suruh bertebaran, carilah seberapa banyak rezeki. Bukan kata stop, nak berniaga, nak main bola, nak buat tu, nak buat ni, semua. Yang jadi masalah sekarang ni ialah kadang-kadang lebih 3 kali Jumaat tak main Jumaat. Satu yang jadi masalahnya. Jumaat pertama pun tak ada, Jumaat kedua pun tak ada. Tapi husnuzon kita, Jumaat tu dia semayang masjid Sungai Ra kot, sebab tu tak ada. Jumaat kedua dia semayang masjid lain kot, tu tak ada. Ada juga setahun tu semayang Jumaat pun tak pernah miss ke, miss selalu, tak tahannya. Semayang Jumaat pun miss. Tapi Alhamdulillah, kita miss semayang Jumaat setahun, miss semayang Jumaat 30 tahun pun Allah tak tukar kita jadi kera. Hak dulu Allah tukar jadi kera. Tetapi walau Allah tak tukar jadi kera, memungkinkan tak perangai kera tu ada dekat kita. Hak tu kemungkinan. Tubuh orang, fizikal orang, perangai kera tu. Perangai kera ni macam mana? Biasa kalau kita tengok kera, biasa jurulatih kera, dia diarahkan untuk ajak kera. Dia kata apa? Tua. Dia akan ambil tua ke muda? Dia akan ambil yang tua. Kalau dia kata muda, dia ambil hak muda. Kita takut perangai itu pun ada dekat kita. Ikut orang suruh maksudnya. Hak halal ke hang pun buat, hak haram pun hang buat. Tak kira dah, dia jadi macam kera. Orang kata muda, dia muda. Hak kata tua. Orang kata turun, hang kata naik. Sikit lagi pun hak halal pun hang halal, hak haram pun hang timbuk juga. Hak betul pun hang ambil, hak tak betul pun tu. Itulah perangai kera. Jadi iktibar kita sekarang ialah, apa yang kita nak maksudkan ialah, bila kita lihat kepada orang-orang di zaman ini, suka saya sentuh satu bab, satu perkara, yang mana saya dah sentuh perkara ni di Masjid Hashim Yahya dulu. Ialah waktu saya di Mesir dulu, saya pernah melawat di penghujung hayat seorang ulama terkenal Mesir, iaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi, bila kita pergi melawat dia, melawat ulama besar ni, kita rasa seronok. Dia pun dalam keadaan sakit, tapi dia layan kita, orang yang ziarah dia tu dengan muka manis, walaupun kita tahu dia sedang sakit. Bila nak balik, kita minta nasihat. Bagi nasihat kat aku. Dia kata, kamu pelajar Malaysia,
Kat sini memang aku tahu bahawa ramai pelajar Malaysia. Tahun saya duduk kat Mesir tu, Kelantan saja 7,600 orang. Kelantan saja, saya tak gabung dengan negeri lain lagi. Memang berbelah ribu pelajar kita di Mesir. Jadi bila kamu balik kelak, ada yang kuliah usuluddin, kuliah lughah, ada yang kuliah syariah, kuliah tip, kuliah tu, kuliah ni, macam-macam. Dengan jumlah belah-belah ribu tu, memang satu tenaga yang cukup besar. Tetapi dalam belah-belah ribu tu, bukan semua akan jadi ulama. Hanya sebahagian mungkin. Dan bila sebahagian, akan ada yang suatu masa akan naik ke pentas. Maksud naik ke pentas tu hak mengajak di masjid, mengajak di surau, mengajak tu, mengajak ni, ada hak jawatan tu, jawatan ni. Tapi bila satu masa kamu perhati betul-betul, kamu akan lihat akan ada dua grup, dua kumpulan. Hak kata hak duk ceramah masjid ke hak mengajak agama ni akan pecah dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang kamu lihat, dia sama orang yang berilmu, yang nak mengajak, dia sama macam konsep kita nak bayar zakat. Dia kata rujuk tengok kitab buku bukan Ihya, kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, permulaan hidayah tu. Ada kisah ni, ulama-ulama pesan kita orang yang belajar ilmu nak mengajak orang lain macam kita nak bayar zakat. Orang yang wajib bayar zakat bila dia dah cukup haul, bila dia dah cukup nisab. Kita nak diwajibkan ni, haul dah cukup, nisab dah cukup, wajiblah bayar zakat. Itulah kumpulan pertama. Inilah yang paling sedikit yang kamu akan lihat. Orang yang betul-betul dia dah islah diri dia, dia rasa dia dah berkewajipan nak kongsi ilmu dia dengan orang lain. Haul dia dah cukup, nisab dia dah cukup, maka wajiblah dia bayar zakat. Tetapi hak geng dan kumpulan paling ramai kamu akan lihat, dia haul pun tak cukup, nisab pun tak cukup, dia nak bayar zakat juga. Faham ke tak tu? Kiasan lah tu. Haul dia tak cukup lagi, nisab tak cukup, tapi dia nak bayar zakat juga. Ni hak jadi hampir hak jadi keliru, hak jadi kontroversi, hak jadi macam-macam. Inilah. Bukanlah saya nak kata saya hak grup pertama, tak. Saya pun hampir grup nombor 2 juga. Kita tahu kita tahap mana. Tapi nak cakap paling banyak itulah. Tapi kalau dari sudut zakat sebenar, hak zakat betul, tak cukup haul, tak cukup nisab, orang nak bagi duit, hak itulah paling ni kan. Orang lain cukup baru bayar, aku ni tak cukup pun aku nak sedekah, aku tak cukup pun nak bagi, hak ni bagus. Tapi hak dari sudut tadi faham. Maksud haul dan nisab, ilmu yang mantap, ilmu yang sebenar-benar, baru dia kongsi dengan orang lain. Jadi hak tak cukup haul, tak cukup nisab ni lah yang banyak sekarang. Tanpa kita nak tuding jari pada siapa, terutama peringatan kepada diri sendiri. Tapi memang kita terkesan dan kita faham benar-benar apa yang beliau maksudkan. Memang benar-benar terjadi. Hak nak cari hak cukup haul, nak cari cukup nisab, itulah yang sebenar-benar guru yang perlu kita belajar dengan dia. Jadi faham dah ashabur ras, faham dah ashabus sab. 9 dah nak setengah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.